Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Babu ma ja'a fil adhani bil laili. Bab yang telah datang ini bab pada menyatakan hadis berhubung dengan azan ataupun bang pada waktu malam. Bang pada waktu malam ni ialah bang sebelum subuh, ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung tajuk bincang kita dalam kitab Bahrul Madhi. Kitab ini ringkasan kepada hadis Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dia susun hadis banyak. Jadi diambil beberapa hadis daripada kitab Sahih Tirmizi. Syekh Marbawi syarahkan beberapa hadis itu. Jadi kita pilih dalam tajuk hari ini. Kalau hari itu kita bincang tentang bagaimana azan itu hak Bilal dan iqamah itu hak imam. Itu tajuk yang lepas, di mana azan hak Bilal, maka Bilal tugasnya azan. Adapun iqamah itu Bilal dia kena dengan persetujuan imam, sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat, bila Bilal nak qamat, mesti tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Begitu juga kata Jabir bin Samurah dalam hadis yang lalu, di mana disebutkan bahawa tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan, jadi bila nak qamat tunggu sehingga telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, barulah qamat. Itu kita pun kena amalkan begitu. Sebab hari ini banyak orang kita sudah qamat baru cari tu imam mana. Dia bukan cari tu imam kemudian, cari tu imam dulu baru qamat. Ini qamat baru cari tu imam. Ya. Dan itu nak sebutkan qamat itu hak imam. Maka itu Bilal kalau nak qamat tunggu arahan imam. Tapi nak azan itu hak Bilal. Sambung kita hari ini pula ialah tajuk tentang bagaimana Bilal itu. Antara sunnah yang telah ditinggalkan ialah azan sebelum subuh. Dan tajuk ini juga nanti masuk bincang kita bagaimana hari ini
Ada orang yang berkata kalau dengar suara azan subuh tu masih boleh makan lagi. Betul ke? Ya. Tengok dalam hadis ini nanti disebutkan tentang azan 2 kali dan bagaimana Nabi SAW sebut kalau dengar azan Bilal bin Rabah boleh makan minum. Tapi kalau dengar azan Abdullah ibnu Umi Maktum kena berhenti makan minum. Ini cerita tentang puasa. Azan subuh waktu puasa. Qala musannif rahimahullah, kata Syekh Marbawi, wa an Imam Tirmidzi an Ibnu Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adhdhinu bil-lailin fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dhina ibni Ummi Maktum atau kama qala hadisun hasanan sahih. Daripada Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar, dipanggil dengan Ibnu Umar. Kata beliau bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, inna Bilal, bahawasanya Bilal, yakni Bilal bin Rabah, azan waktu malam. Ini azan malam ni azan sebelum masuk subuh. Ya, sebelum masuk subuh tu dia ada azan, orang panggil azan jantan, azan awal daripada subuh. Jadi Nabi kata sesungguhnya azan Bilal bin Rabah itu kamu dengar, makanlah olehmu, minum oleh kamu. Sampai bila? Sehinggalah kamu dengar azan Abdullah ataupun azan Ibnu Ummi Maktum. Di situlah kita ingatkan hari ini orang pakai hadis ini. Dia kata dengar azan Bilal, makan tak apa. Itu azan yang pertama, bukan azan yang dah masuk subuh dulu. Hadis ni jelas kan, Nabi kata inna Bilalan, sebab Bilal bin Rabah ni dia azan yang pertama tu. Cuma nanti dah jadi bincang, bilakah azan pertama tu, setengah jam ke, sejam ke, bila masa dia. Kalau kita pergi Makkah Madinah tu sejam sebelum, ada tempat setengah jam sebelum. Bila masanya? Inilah namanya sunnah yang telah ditinggalkan. Saya pun pesan juga setengah surau masjid. Sebab macam surau saya tu pukul 5.30 dah buka keset azan. Itu kan sunnah, buka keset pula. Buka keset sampai ke azan, tutup pula keset tu. Dulu kami ngaji pondok, Tok Guru marah buka keset sebelum subuh tu. Dia kata ganggu orang nak tidur, ganggu orang nak tahajud. Yang sunnahnya azan. Azan yang pertama tu. Tapi orang kita ni payah betul nak macam mana. Cakap ustaz pun dah tak nak dengar. Ingat ustaz scammer ke apa dengar? Lain lah. Ustaz instant, ustazah scammer. Itu cerita tu lah. Allah Rabbi, ini bukan instant babe. Ini kita baca hadis Nabi ni. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya azan Bilal tu, jadi tu kan azan Nabi ada berapa orang? 4 orang. Yang masyhurnya Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Cuma Abdullah ni orangnya mata tak nampak. Nanti jadi bahas ulama-ulama boleh orang buta azan. Sebab macam mana dia nak tengok waktu tu. Dulu kan tak ada jam, tak ada, pakai tengok matahari, tengok bulan bintang tu. Okey. Baik, jadi dalam hadis ini jelas, kata Syekh Marbawi, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah dikendaki dengan azan waktu malam itu, iaitulah azan sebelum daripada subuh. Azan subuh dahulu daripada masuk waktu, sebelum masuk waktu tu. Itu azan tu sunnah, berlaku di zaman Nabi SAW. Patut kita pun dah kena hidupkan balik sunnah ni. Sunnah yang telah ditinggalkan oleh banyak suara masjid sekarang ni.
Lepas tu saya ulang balik, buka keset sebelum subuh tu setengah tunggu tak setuju. Kerana itu mengganggu orang nak tahajud, mengganggu orang yang nak bersolat, kadang-kadang berzikir dan istighfar dan seumpama. Jadi azan tu yang disunahkan tu. Jadi disebutkan di sini ini azan waktu malam ni. Maka dengan bab ini tahulah kita sembahyang subuh itu ada 2 kali azan. Satu azan dahulu daripada terbit fajar shadiq, dan yang keduanya azan pada awal terbit fajar shadiq itu azan kedua tu betul masuk subuh. Jadi dalam bab ini nanti kita akan lihat satu hadis tentang sunnah dan sunat azan subuh 2 kali. Dan daripada hadis ni kita akan lihat apa maksud Nabi kalau dengar azan Bilal, makanlah minumlah bagi orang yang bersahur. Tapi kalau dengar azan Ibnu Ummi Maktum, Nabi suruh berhenti. Tiba-tiba hari ni ada yang kata boleh lagi makan, padahal azan sekali je kat meja ni. Mana hadis dia pakai ni? Nabi kata Bilal azan. Yang seronok tu pula ada yang kata selagi Bilal tak habis azan boleh makan. Lepas tu kalau Bilal awak azan lambat-lambat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, surau sebelah habis dah azan. Ikut surau kita lambat. Ini mana punya mazhab pakai ini orang bikin hukum ni hari ni banyak ni. Geram betul lah orang cakap tak dengar. Dia pandai-pandai pula, selagi tak habis azan boleh makan. Allah Rabbi ya. Mari pula ada ustaz-ustaz pun cakap gitu. Nabi kata Bilal azan, makan dan minum olehmu. Itu azan pertama lebih. Ini hadisnya hasan lagi sahih hadis ini. Ya. Baik, maka dengarlah hadisnya yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Demikian bunyi hadisnya, an Ibni Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adhdhinu bilailin faqulu washrabu hatta tasma'u ta'dhina Ibni Ummi Maktum. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bin Al-Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Bilal, yaknilah Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Nabi kata Bilal itu azan pada waktu malam. Maka azan Bilal itu waktu malam, yakni sebelum terbit fajar shadiq. Jadi Nabi kata makanlah kamu, minumlah kamu, yakni waktu sahur tu masih boleh makan lagi. Hatta sehingga tasma'u, sehingga kamu dengar bila suara azan Ibnu Ummi Maktum. Maksud hatta ni maknanya kalau dah dengar azan Ibnu Ummi Maktum tak boleh lagi makan dan minum. Itulah bermulanya permulaan puasa. Itu namanya bermulalah puasa tu. Jelas ya. Jadi kalau dengar orang baca hadis hari ini, itu namanya dia salah tafsir tu. Dia salah faham. Jadi ini yang kita nak ingatkan balik orang kita hari ini. Baca hadis tu baca betul-betul, jangan baca separuh aja. Nabi kata dengar azan Bilal makan minum, bacalah sampai habis, hatta sampai kamu dengar. Maknanya itu dah mula, dipanggil permulaan puasa kita. Maka Nabi sebut sekira bahawasanya Bilal azan waktu malam, janganlah sekalian kamu sangka tak boleh makan dan tak boleh minum kerana sahur atau lainnya pada waktu azan Bilal itu. Ni Bilal bin Rabah ni bahkan tak mengaku. Jadi Nabi kata faqulu washrabu, makanlah sekalian kamu dan minumlah sekalian kamu, hatta
sehingga kamu mendengar akan laungan azan Abdullah ibnu Umi Maktum, maka berhentilah sekalian kamu, jangan makan dan jangan lakukan perkara yang membatalkan puasa, kerana azan Abdullah ibnu Umi Maktum itu sudah bermulanya fajar shadiq. Itu azan yang kedua pada waktu subuh. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini bukan saja Ibnu Umar sebut, juga diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, juga disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, juga disebutkan oleh Sayyidah Anisah, disebutkan oleh sahabat bernama Anas bin Malik, Abi Zar Al-Ghifari, Samurah. Maknanya ramai sahabat yang menceritakan tentang ucapan Nabi tadi, kalau Bilal azan, makanlah olehmu, sebab azan Bilal itu azan yang pertama. Sehingga nanti jadi perbincangan ulama-ulama, adakah azan pertama itu perlu disebutkan as-salatu khairu minan naum? Jawapannya tak perlu. Yang perlu disebutkan as-salatu khairu minan naum ialah azan waktu sudah terbit fajar shadiq itu. Itu azan yang kedua pada waktu subuh tu. Jadi kalau nak amalkan, boleh buat tuan-tuan jadi Bilal kat surau tuan-tuan, datang awal 5:30 pagi tu azan. Satu kampung kecoh. Ini mazhab mana ni? Bidah. Suka hati orang bidah. Ini mesti Bilal ni salah. Ada kesalahan, ada namanya sunnah yang ditinggalkan. Jadi biasakan benda yang betul, betulkan benda yang sudah biasa-biasa. Biasa orang nak buat, betulkan. Biasakan benda yang betul dan betulkan benda yang sudah jadi kebiasaan kita ni. Baik, ini sunnah. Kata Abu Isa Tirmizi lagi, bermula hadis ini, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, hadisnya hasan lagi sahih. Ini bukan hadis palsu, bukan dhaif, ini sahih. Dan hadis ini juga telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Begitu juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim pada babu bayani anna dukhula fi saumi. Imam Muslim letak tajuk ni dalam bab berhubung dengan bilakah masuknya puasa, bilakah bermulanya puasa tu. Jadi jelas hadis itu menyebutkan puasa itu bermula bila sudah masuk fajar shadiq, azan yang dilaungkan oleh Abdullah ibnu Umi Maktum. Ini saya nak terangkan tuan-tuan, sebab ini dah tersebar dekat tanah air kita ni. Tak apa Bilal azan boleh makan lagi. Itu azan pertama, azan yang belum masuk subuh tu. Itu kan azan jantan tu. Sebar rata-rata pula. Jadi kena jelaskan balik ya. Tolonglah, sebab nanti kalau buat macam tu, kena pula kita pula yang suruh anak. Tak apa, Nabi kata Bilal azan boleh makan. Anak beranak semua tak sah puasa Ramadan. Mulalah tenganga semua. Allah Rabbi, macam tu. Jadi kena ingat baik ni. Allah, tu kadang-kadang mereka kata mereka doa amal hadis, kita tak ikut sunnah. Tapi yang kadang-kadang kita tanya ni, betul ke dia ni faham hadis ni? Baca hadis tak betul, selewing ke orang. Benda ni selesai lama dah. Allah Rabbi. Baik, tajuk seterusnya. Qala musannif, kata Syekh Marbawi, tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah. Kata Imam Nawawi, adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada tukang azan di Masjid Nabawi Madinah, 2 orang. Pertama namanya Bilal bin Rabah Al-Habashi. Keduanya Ibnu Umi Maktum Al-A'ma, ataupun namanya Abdullah Ibnu Umi Maktum Al-A'ma. Beliau seorang yang matanya kita panggil tak nampak. Matanya dari buta, asalnya dia nampak tapi tak nampak.
Itu tukang azan Nabi di Madinah. Di Mekah dan tukang azan Nabi di Mekah seorang namanya Abu Mahzurah dan seorang lagi namanya Sa'ad Al-Quraz. Telah bang bagi Rasulullah SAW di Kuba beberapa kali. Ini ingat tuan-tuan, masuk perisai tahun ni. Boleh sebutkan 4 orang muazzin Rasul, tukang azan Rasul. Yang menjawab bila dia Rabbah. Dapatlah 1/4 cukup makan. Yang kedua Abdullah ibnu Umi Maktum. Yang tiga Abu Mahzurah. Yang keempat Sa'ad Al-Quraz. Sa'ad Al-Quraz. 4 orang, 2 di Mekah, 2 di Madinah. Maka 2 orang muazzin Nabi di Madinah ialah Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi dan Sayyidina Abdullah ibnu Umi Maktum. Seorang azan sebelum fajar subuh, seorang lagi azan ketika terbit fajar subuh. Jadi Bilal bin Rabah azan awal malam sebelum masuk subuh, Bilal azan. Hari ini kalau di Mekah, Madinah diamalkan, negara Arab amalkan. Malaysia sudah tak buat, tak amal dah benda ni. Jadi hidupkan balik sunnah ni. Kata Imam Nawawi, telah berkata para ulama, bermula makna hadis yang menyebutkan seorang turun, seorang naik ialah bahawasanya Sayyidina Bilal bin Rabah naik azan dahulu daripada fajar subuh dan duduk ia, kemudian daripada azannya menanti bagi doa dan seumpamanya. Kemudian Bilal tadi akan mengintai-intai fajar shadiq. Mengintai ini sebab zaman dulu kan tak ada jam. Mana ada macam zaman kita tet bunyi itu semua. Zaman dulu Bilal kena tengok matahari terbit. Bilal ni kena pandai ilmu falak. Tengok fajar shadiq, fajar kazib kena tahu. Nak tahu lah dipanggil bila, dipanggil ini sekarang ni zawal, waktu zawal, bila waktu asar, bila waktu ghurub maghrib, bila waktu isya. Ini Bilal bin Rabah ni. Oleh kerana Abdullah tu matanya tak nampak, maka Bilal itu dikatakan turun naik sebab setelah azan Bilal akan naik diintai pula fajar shadiq. Maka apabila hampir terbitnya fajar shadiq, turunlah Bilal dari tempatnya, maka dikhabarkan, diberitahu kepada Abdullah ibnu Umi Maktum bahawa sudah hampir terbit fajar shadiq. Maka Abdullah ibnu Umi Maktum pun bersiap-siap ambil wuduk dan lainnya, kemudian naik mulai bang serta awal terbit fajar shadiq itu. Itu yang berlaku di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau tuan-tuan perasan, di Madinah ada satu tempat tinggi kan, dekat Raudhah tu kan. Tempat apa tu tuan-tuan? Itulah tempat Sayyidina Bilal. Hari ni pun azan kat situ. Dan kalau kita pergi di negara-negara umat Islam seperti di Syria, Jordan, saya bawa balik Turki. Di Turki pun di zaman Osmaniyah dan beberapa masjid di bawah takbir Osmaniyah memang ada mimbar. Dia bukan mimbar, dia ada tempat tinggi. Itu tempat yang dikhususkan untuk Bilal. Ya, kalau zaman dulu Bilal naik menara. Sekali Bilal di atas tu. Mengapa Bilal duduk tempat tinggi? Tuan-tuan perasan tak perasan ni kalau di Madinah ni? Kalau kat Mekah tu tuan-tuan tengok Bilal di mana? Di Mekah. Bilal duduk atas. Dia azan ke atas tinggi kita. Menara atas. Bukan menara, dia ada bilik audio dia. Bilik audio ya, Bilal azan kat situ. Tinggi, tempat tinggi. Kenapa tinggi? Sebab Bilal ni dia boleh tengok. Kalau imam terlajak ke, terlupa ke, Bilal dia nampak. Dan Bilal boleh sampaikan suara dia sampai ke belakang. Ya, itu tugas Bilal. Suaranya kuat, nak sampaikan sampai ke belakang suara itu. Jadi itu tempat khas untuk Bilal. Kalau pergi Turki, pergi negara-negara umat Islam,
yang ditakbir oleh kerajaan Islam zaman Abbasiyah, zaman Muawiyah. Muawiyah pentadbirannya di Syria, di Syam. Kalau zaman Abbasiyah di Baghdad. Zaman Osmaniyah sudah berpindah ke Istanbul di Turki itu. Baik, di Bursa, kemudiannya di Istanbul. Kita akan tengok kesan-kesan terbaik ada tempat bila. Kemudian bang waktu malam dan bang waktu subuh ni, bila masa dia? Bila kita nak azan, kalau nak diamalkan ni. Kata Syekh Marbawi, ya saudaraku, telah menyebutkan makna maksud hadis tadi Bilal azan waktu malam, pada bab yang kita bincang itu. Kata Abu Isa Tirmizi, sesungguhnya telah berbeza pendapat alim ulama pada azan di waktu malam. Maka kata setengah alim ulama, apabila azan seorang muazzin dengan waktu malam memadai akan dia, yakni kalau fardu takdir seorang tukang azan tu hendak memadakan dengan azan malam saja, maka cukuplah, tak perlu lagi diulang bila sudah masuk subuh. Inilah pendapat Imam Malik, Ibnu Al-Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Baik, ini pandangan kalau kita sudah azan pertama tadi, belum lagi masuk subuh, maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, cukuplah. Nanti bila dah masuk subuh, kita sembahyang sunat, qomat aja, memadai. Nak tunjuk mustahabnya sembahyang azan sebelum subuh tu besar. Dan kata sebilangan ulama lagi, apabila Bilal ataupun muazzin azan sebelum subuh itu, hendaklah diulang kembali azan pada waktu subuh. Tak cukup dengan azan waktu malam itu, kerana dikendaki azan tu ialah pada waktu subuh. Nak sebutnya apa tuan-tuan? Nak sebut antara azan masuk subuh dengan azan subuh tu, lebih besar azan subuh tu, tapi dah tak dibuat. Saya banyak kali dah syorkan, takkan saya nak azan, takkan aku imam aku azan pula. Ini orang panggil gila puasa imam. Suruh Tok Bilal tak buat dia dah pelik semua lah. Tapi dia buka kaset pukul 5.30 tu, yang tu saya gelam tu, pakai kaset tak dia. Baik, pakai kaset tu untuk jagakan orang ya. Azan tu yang sunnahnya. Ya, baik. Kalau begitu hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah taala sekalian, kalau begitu mengapa Imam Syafi'i, Imam Malik kata azan yang awal tu lebih besar? Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bermula sunat bahawa azan tu sebelum subuh tu sunat, waktu malam tu, supaya tujuannya nak bagi orang terjaga dari tidur, bangun tahajud, bersiap sedia hadir sembahyang, tu tujuan dia. Dan kata Imam Syafi'i, aku suka kalau orang yang azan pada waktu malam itu, kemudiannya setelah azan tu ulang balik bila dah terbit fajar shadiq, ulang balik. Tapi kalau dia tak ulang, tak apa, itu sudah memadai, kerana tujuannya tadi sudah tercapai. Nak gerakkan orang bangun, bersiap-siap untuk subuh dan bersiap-siap untuk tahajud itu. Itu sebabnya besarnya azan yang pertama itu. Baik, soalnya bilakah waktunya? Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan tiada waktu yang dikhususkan untuk azan yang pertama itu. Tidak khusus, maksudnya sejam sebelum pun boleh, setengah jam pun boleh. Malah sebilangan ulama kata tengah malam pun boleh. Macam pukul 3 pagi kita azan. Ya, setengahnya kata boleh lah. Setelah berlalu separuh malam tu dah boleh dah azan tu. Malam terakhir malam ni kita pergi surau masjid, pukul 2 pagi kita azan. Lepas tu dia masuk subuh Itu dia orang sendiri tanggung. Kita suruh bangun tahajud, bukan suruh yang subuh. Itu nak sebut saya.
Tidak ada waktu khusus. Tidak ada waktu khusus. Ya. Dan tiada waktu azan bagi sembahyang yang lain daripada subuh melainkan kemudian dia masuk waktu sembahyang. Jadi tidak dikhususkan. Baik, kalau begitu boleh diazankan setelah berlalu separuh malam, tengah malam pun boleh, separuh malam dah berlalu 2/3 malam pun boleh, pukul 2 pagi boleh, sejam sebelum subuh pun boleh, setengah jam sebelum subuh pun boleh. Saya sebut ni sebab macam negara Arab sebahagian mereka buat setengah jam sebelum subuh. Di Mekah, Madinah dibuat sejam sebelum subuh. Ya. Jadi jangan pula kita pelik. Ni azan apa ni? Ini mana punya mazhab ni? Tak, semua mazhab sepakat dan ini sunnah dengan hadis yang sahih. Ya. Baik. Kemudiannya tukang azan pada sebuah masjid berapa orang disuruh syarat, ini boleh kita bincangkan kemudian. Tukang azan yang banyak dan macam mana mengatur azannya, dan qomat baik. Dan kemudiannya jadi tajuk perbahasan. Kalau begitu mereka pun berlaku di zaman Nabi SAW. Bilal azan yang pertama, Abdullah Umi Maktum azan subuh yang kedua. Maka azan yang pertama itu sebelum masuk subuh, maka itulah Nabi sebut sesungguhnya azan Bilal itu kamu boleh makan, boleh minum lagi, sebab belum masuk subuh lagi. Sehinggalah kamu dengar azan Abdullah ibnu Umi Maktum. Itu azan yang sudah menandakan masuk subuh. Maka dilarang makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, azan sebelum subuh dengan azan subuh ni tadi, bagaimana kita nak laksanakannya? Maka azan yang pertama itu tidaklah disunatkan menyebut as-salatu khairum minan naum. Hanya azan yang dah masuk subuh tu barulah sebut as-salatu khairum minan naum. Ya. Okey, ini yang diamalkan. Waktu kalau tuan-tuan puasa di Mekah, Madinah atau azan dia memang dia takkan sebut as-salatu khairum minan naum. Azan macam biasa dia. Ini kalau tuan-tuan nak amalkanlah. Di suara masjid tuan-tuan ni, tuan-tuan jadi nazir, jadi pengusi suara masjid, kena buatlah benda ni. Hidupkan balik ni sunnah-sunnah yang telah tinggal ni. Allah Rabbi ya, pejabat agama tu patut kena suruh tutup Bilal tu. Apatah lagi Bilal tu makan gaji tu, datang awal sikit. Yalah Bilal lah datang awal, lepas tu dia balik tu pagi-pagi dia tak ada apa-apa, dia pergi jogging ni Bilal. Tak ada apa-apa kan? Tok siap lah yang nyapu sampah tu. Kalau pun dia ada kerja kan, kat Zuhur tu dia datang, Bilal datang. Saya tahulah sebab kita biasa duduk masjid suam. Baik. Allah Arabi ya, Bilal ni. Baik. Para jemaah rahmati Allah. Kemudian dalam hadis ini sebut muazzin Nabi ada 4 orang kan, 2 di Makkah, 2 di Madinah tu. Batu tukang azan ini berapa orang? Kata Imam Nawawi pada hadis itu menunjukkan sunat. Kalau di sebuah masjid itu kalau nak amalkan 2 kali azan subuh, biar orang yang berlain-lainan. Jadi orang dah cap. Ini kalau Bilal ni azan, ini belum masuk subuh lagi. Kalau Bilal ni azan, ini memang azan subuh dah. Macam suara tempat saya tu, Bilal ada 3 orang. Bilal subuh tu memang dia booking. Sebab waktu lain dia tak datang. Bilal pun nakal juga pun. Kadang-kadang Bilal ni nakal dia begini. Dia duduk kat rumah sebelah masjid. Kenapa tak datang berjemaah Bilal? Saya tak tugas ni. Oh tak tugas, tak berjemaah. Dia berjemaah pada tugas. Bengong betul tu Bilal. Tu imam pun sama juga kadang. Kenapa tak berjemaah mam? Saya tak tugas ini. La ilaha illallah. Tak tugas lagi lah, kecuali lah dia dia ada kerja kat luar, beli barang tak apalah. Dia duduk kat rumah sebelah masjid. Dan jemaah komplain, ni imam nampak kat rumah. Dia kata imam 2 tugas, imam 1 tak tugas pula dah. Tak tugas lagi lah jemaah kan. Bukan marah kan, bagi tahu. Okey, baik Bilal. Jadi macam pak saya tu dia ada Bilal dah.
subuh ni memang dia. Jadi kalau nak amalkan itu, sebaiknya yang nak azan awal tu orang lain, azan subuh tu orang yang sudah biasa. Jadi orang pencak. Dia ni azan ni subuh dah ni. Kalau dengar suara pelik sikit, dia belum subuh ni. Jadi mana-mana imam bila-bila yang baru nak up tu suruh azan sebelum subuh. Sebab dia boleh berlatih boleh berlatih suara dia. Baik, seorang azan sebelum fajar subuh dan seorang lagi azan waktu terbit fajar subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan kata Imam Nawawi lagi, telah berkata ashabuna Syafi'i, kata ulama kita Syafi'i, maka apabila berhajat kepada ramai muazzin, bolehlah ambil 3 atau 4 orang dan lebih dengan sekira-kiranya melepaskan keperluan hajat, dan sesungguhnya telah memperbuat yang demikian oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana di zaman beliau ada 4 muazzin. Dari zaman Nabi ada 2 orang yang muazzin. Kerana hajat waktu itu orang sudah makin ramai. Ya. Baik. Jadi itu cerita boleh tak Bilal ni ramai dalam sebuah masjid surau tu. Jadi kenapa tuan-tuan dibincang bab ini? Sebab nanti masuk hadis Nabi SAW, perbahasan alim ulama, kelebihan muazzin ni. Tuan-tuan tahu kelebihan orang azan ni. Kelebihan orang azan ni, besok di hari akhirat lehernya tinggi. Jadi ulama dah bahas apa maksud Nabi orang jadi muazzin akhir kiamat leher tinggi. Setengah ulama menafsirkan bukan lehernya panjang macam zirafah tu, tak. Lehernya tinggi, lehernya panjang, kata para ulama. Besok di hari akhirat ada orang berpeluh-peluh sampai penuh di mulut dia air peluh dia. Orang jadi Bilal yang tinggi, selamat dia. Ataupun setengah ulama kata waktu akhir akhirat besok orang semua tunduk, takut dengan Allah. Bilal ni leher dia tinggi. Sebab waktu dunia dia lah panggil orang semayang. Waktu dunia dia lah sebut asyhadu an la ilaha illallah. Orang dah benci Allah, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dia lah ajar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah. Oleh kerana dia ajak orang semayang, dan Nabi sebut bila kita ajak orang buat baik, orang tu buat baik boleh pahala. Pahala banyak tu orang yang panggil tu datang. Itu mulianya Bilal. Tinggi leher Bilal besok hari akhirat. Dan kada orang takut. Dan sebilang ulama kata leher dia tinggi panjang ni maknanya sehingga dikenal. Ini orang yang masa kat dunia dia ni lah yang mengajak orang ke masjid, ke surau ni. Itu mulianya Bilal. Sebab tu ulama duk bahas mana afdal jadi Bilal ke jadi imam. Bincang oleh ulama bab ni. Setengah ulama kata afdal jadi Bilal sebab azan kelebihan yang Nabi sebut. Setengah kata afdal jadi imam. Tak apalah, itu cerita kemudian. Jadi tajuk kita kat mana tadi? Tajuk kita maka ramai Bilal ni boleh ke tak boleh. Jadi zaman Nabi 2 orang je Bilal. Dan mengapa zaman Sayyidina Utsman ditambahkan 4? Sebab dah ada keperluan, orang dah makin ramai. Baik, mengapa jadi perbahasan saya? Sebab bila Nabi sebut kalau orang tahu kelebihan azan, orang berebut azan. Jadi di situ kata para ulama, yang dimaksudkan oleh Rasulullah, lau ya'lamun nas, kalaulah orang tu tahu kelebihan azan, mereka akan berebut-rebut azan. Jadi kata ulama-ulama, yang dimaksudkan berebut itu ialah berebut azan di tempat yang tidak ada Bilal yang ditetapkan. Tu kita boleh berebut macam surau tuan-tuan ya, berebut azan. Macam ada berani. Tapi jangan berebut azan dengan Bilal surau kita masjid, sebab sudah ditetapkan dia jawatan dia. Ini bertumbuk dengan Bilal masjid. Saya pun nak kelebihan juga. Itu azan kat rumah kau sendiri. Kat masjid tak boleh ubah dia dah ada jawatan dia. Jadi walaupun Nabi sebut kelebihan azan, dan dia kata kalau orang tahu kelebihan azan, dia akan berebut-rebut. Itu di tempat yang tidak ada Bilal yang ditetapkan. Jadi nak sebutkan
menetapkan jawatan Bilal ini bukan zaman kita, dia zaman Nabi SAW pun dah dibuat, zaman Sayyidina Osman pun dah dibuat. Jadi hari ini kalau sebuah masjid merasakan ada keperluan menambah Bilal, maka dibolehkan. Boleh ya, sebab perlu untuk panggil orang. Satu, yang keduanya dipanggil menghidupkan syiar. Tuan-tuan, kita ni disuruh oleh syarak dua benda. Pertama, melaksanakan syariat. Yang kedua, menghidupkan syiar. Syariat satu, syiar satu. Kenapa tuan-tuan sembahyang kat surau masjid? Kenapa kita sembahyang berjemaah? Syiar, lambang. Patut orang kagum dengan orang yang menghidupkan syiar. Lepas tu Nabi kata, orang yang menghidupkan berulang alik masjid itu pahalanya besar. Sebab dia menghidupkan syiar. Syiar ni lambang. Cuba tuan-tuan bayangkan senyap di surau masjid. Ini berlaku tuan-tuan di negara-negara jajahan komunis. Masjid ada, azan tak boleh. Singapura je lah kita tengok. Singapura. Mana syiar? Syariat ni, semayang ni syariat. Tapi bila kita berjemaah, non-Muslim tengok pun kagum ya, kagum. Sebab dia nak penuhkan gereja tu, ketuk lucing sampai sudah tak datang orang. Itu pun seminggu sekali kan. Syukur kita ni tuan-tuan kan. Sopoh ada orang jemaah ramai. Lepas tu bila kita berjemaah tu, kita menghidupkan syiar. Boleh dia tuan-tuan main kat pejabat tu, kat bilik tu, boleh. Dalam store tu, boleh. Tapi ini syiar. Jadi kita berjemaah tu namanya syariat. Tapi buat di surau masjid syiar. Sebab tu kita buat korban. Korban itu tujuannya apa? Sembelih korban tu syariat. Tapi buat di surau masjid tu syiar. Sebab tu kita buat di negara-negara umat Islam yang tak mampu, macam di Kamboja tu. Maksud saya, kalau tak sembelih korban, orang tak nampak syiar Nabi Ibrahim tu, syiar agama Allah. Kata syiar tu, Allah sebut dalam Quran kan, wa may yu'azzim sya'airallah, sesiapa yang membesarkan syiar agama Allah, itu tanda hati takwa. Maka itu tuan-tuan, kita sambut Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan lahir Nabi. Mengapa kita berharap? Karena menghidupkan syiar, lambang cinta. Lambang kan. Sebab tu kita buat macam tu kan. Apa dia tu? Lambang tu. Saya pun dah pandai kan. Benda apa pun lambang cinta kan. Small love kan. Lambang je, lambang. Itu nama lambang. Tu kereta tu kan. Sebab apa jadi mahal tu? Lambang tu. Kamu Mercedes bulat 3 tu. Cuba buang lambang tu. Kita apa? Hilang harga je. Lambang. Tengok letak logo Mercedes. Naik harga terus. Betul. Tuan-tuan pernah tengok tak orang tukar lambang jatuh harga kereta? Tuan-tuan pernah tengok Mitsubishi Evo? Lepas tu saya ambil Inspira ambil kan? Sekian sajalah. Budak-budak tak pandang Inspira. Kau mengajar betul. Masa Evo tu kamai tu megah pasal tukar lambang je. Besar lambang, syiar ni besar. Lepas tu orang pergi perang bawa bendera, syiar. Pacak bendera, tanda menang. Tu syiar. Yang kita bendera terbalik pun dia dapat tak peduli apa barang orang. Sekian sajalah. Penutup. Itu nama syiar, syiar. Cintakan lambang tu. Jadi begitulah kita ni. Lepas tu orang azan ni dipanggil dia menghidupkan syiar agama Allah. Sebab tu azan tu disuruh kuat-kuat tu. Kuat azan. Syiar tu. Lepas tu kita tengok macam mana negara-negara umat Islam dibebaskan dengan azan. Tengok dipanggil Andalusia. Andalus dulu pernah mentadbir Hamra tu. Di Andalus, di Spanyol. Islam tu bila diambil Masjid Al-Hamra tu, tak ada dah syiar. Jadi museum sekarang. Sama lah dengan Hagia Sophia tu. Kan ditarikan jadi museum. Erdogan pun isytiharkan boleh jadi masjid. Hidup balik syiar tadi. Itu syiar je. Itu nama syiar. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Jadi itulah kelebihan muazzin. Sambung nanti pada siri yang akan datang. Dan saya minta izin tuan-tuan, saya ni
minta dia, saya ada urusan sekali, ada panggilan. Ya, main dulu lah. Saya nak balik dia kena urusan, kena segera. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh tasbih kafarah surat al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.